Syekhir Al-Fadhil Al-Ustaz Dato' Haji Muhammad. Hanya kepada yang melalui secara syar'i untuk sama juga Allah keluarga dan juga doa apa yang hajatnya mudah-mudahan Allah makbulkan. Dan hajat daripada Cik Rasida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun lagi di dalam rumah Allah yang dinisbahkan ia sebagai masjid. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita ni termasuk di dalam golongan orang-orang yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Dengan sebab itu kita akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan bahawa manusia ini dia terbahagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama iaitu golongan yang tenggelam dalam urusan dunia. Itu satu golongan. Golongan yang kedua, ada yang bertaubat. Dan golongan yang ketiga yang mencapai tingkat kepada arifin, iaitu yang mengenal akan Tuhannya. Hari ini kita nak menghurai golongan-golongan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia ni. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Golongan orang yang tenggelam dalam urusan dunia tidak akan ingat kematian. Pada dasarnya orang yang tenggelam dengan urusan dunia yang banyak, tuan-tuan, sibuk dengan urusan dunia, biasanya mereka ni tak akan ingat mati. Kenapa? Kerana mereka memikirkan keseronokan dunia. Banyak yang mengheret mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau mereka semayang pun lewat, kan? Kenapa? Urusan dunia dia sebab. Kalau hari ni kita bekerja, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita mesyuarat. Yang mesyuarat ni tak fikir macam nak semayang. Dah masuk waktu dah. Kalau sampai dah petang, kita ni duk gelisah. Ni tak berhenti lagi. Ya. Tapi tak ada macam perasaan bersalah. Ya. Tak ada macam perasaan bersalah. Ni sebab kita terlalu memikirkan soal benda yang kita sebut tadi. Bayangkan kita tengok bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebagai satu contoh lah. Kita buat urusan dunia ni, tuan-tuan, masuk waktu. Dengan urusan dunia, Sayyidina Umar masuk waktu macam mana? Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika mana dia membina satu binaan, tinggal satu ketul batu lagi. Maka pada waktu itu dia terdengar hayya 'alas salah. Maka dia pun berhenti. Wahai Umar, orang kata, sahabat-sahabat dia kata, wahai Umar, satu batu lagi. Kau letak ni habis dah selesai. Dia kata, mana yang lebih utama? Panggilan Allah ke urusan dunia lebih aula? Ni kita ni, tuan-tuan, maknanya dalam urusan dunia dengan urusan Allah. Hari ni kalau kita urusan dunia, kita terlalu beria-ia kan. Tapi kalau urusan akhirat, kita ambil lebih kurang je. Nah,
Kalau kita terima maknanya pembesar-pembesar datang, Masya Allah tuan-tuan, tak tidur malam kita. Nak kena betul. Nah, semua nak kena tengok. Tapi kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pernah tak kita tengok pakaian yang kita pakai? Tempat yang kita, tempat sujud kita, tak pernah kita tengok. Jadi inilah dia manusia dalam urusan dunia. Terkadang manusia ni dia terlalu lalai dengan urusan dunia sampai mengheret dia jauh daripada mengingat mati. Ini pada hakikatnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Atau para sahabat radhiyallahu anhum, ada seorang sahabat, dia masuk di dalam kebun dia, kebun tamar di Madinah. Duduk di Madinah. Bila dia masuk dalam kebun tamar, pada waktu tu, kalau masuk di kebun tamar ni, tuan-tuan kalau pergi ke kebun-kebun tamar, dia ada tali air. Air itu kita akan dengar bunyi air itu dia berarus kan, mengalir itu kita berbunyi, dan maknanya bunyi burung-burung ni kita akan dengar pada waktu petang, pada waktu pagi. Sehingga maknanya bila dia duduk dalam kebun, dia leka dengan sebab kebun dia tadi, bunyi burung-burung yang ada dalam kebun dia tadi, sehingga dia terlewat sembahyang asar. Dia datang ke masjid, orang dah selesai sembahyang asar. Ada. Jadi dah selesai. Bukan masalah dia tak sembahyang. Kalau kita ni mungkin duanya ihtimal, sembahyang pun tak sembahyang dan sembahyang. Kawan ni sebab bukan tak sembahyang, sebab terlewat sembahyang berjamaah. Kan? Dia keluar datang di masjid, orang dah balik, dah turun tangga dah keluar daripada masjid. Lalu dia tahan para sahabat yang lain. Dia kata, ya wahai sahabat-sahabatku, hari ni aku lewat. Kerana apa? Kerana kebun aku telah menjadikan aku lalai untuk datang berjamaah. Hari ini aku wakafkan semua kebun aku ni untuk jalan Allah Ta'ala. Kita tak boleh tuan-tuan. Ada. Kalau kita rilap kereta sampai bersih-bersih, azan, kita datang masjid dah selesai, tunggu, saya nak wakafkan masjid ni. Nak wakafkan kereta ni. Tak boleh. Puas rilap ni kan? Tak ada. Susah tuan-tuan. Jadi kita tengok iman. Beza iman orang dulu dengan kita pada waktu sekarang berbeza. Kemantapan iman dia cukup hebat. Dan kalaupun ia mengingatinya, dia akan melakukan sambil meratapi dunia. Kalau diingat pun tuan-tuan ingat mati kan, sampai meratapi dunia. Besok kalau aku mati ni habislah harta aku. Habis punah ni kereta BM ni, jawabnya tinggal lambang je lah kan. Pintunya entah ke mana dah besok. Ni motor Harley Davidson ni habislah, jawabnya tinggal roda je. Handle pun dah tak ada dah besok. Dia mengingati mati tu sambil meratapi dunia. Kan? Meratapi dunia. Ni besok kalau aku mati, besok orang rumah aku kahwin ambil baru, habis duit aku. Nak meratapi dunia. Kan? Kena pula yang kahwin ni pula tak pandai, habis. Kan? Dia tokek habis duit aku, dia kata. Dia meratapi dunia tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Ni tuan-tuan kena ingat ni. Kalam-kalam yang macam ni selalu wujud. Selalu kita akan dengar. Kan? Aku cari penat-penat ni, besok aku mati, habis dah kau ni kan. Engkau besok berjoli dah kau kan. Ni sering kita dengar tuan-tuan kalam-kalam yang macam ni. Kerana apa? Hakikatnya dia ingat mati, tetapi dunia masih ada lagi dalam dia. Jadi ini yang disebutkan. Inilah yang membuatkan ia akan membuatnya semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Akan membuatkan dia jauh dengan Allah. Kenapa? Kerana dia punya hati dia dikuasai oleh dunia yang melampau. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dari salah satu daripada sifat mazmumah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, iaitu salah satunya sifat yang keji ni ialah hubbud dunia. Kerana bila hubbud dunia ni, cinta kepada dunia, yang ni akan terbit
makna orang akan jadi takut kepada kematian, kan? Besok fikir kalau mati macam mana, seolah-olah dia tak nak mati. Seolah-olah dia tak nak mati. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang bertaubat itu akan memperbanyak mengingat mati sehingga bangkit di dalam hatinya rasa takut dan gentar. Ini orang yang bertaubat, dia akan sentiasa mengingat mati, sehingga ada rasa dia dalam hati dia khauf, perasaan takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dia memikirkan bahawa setiap yang bernyawa dia tidak boleh lari daripada kematian. Jadi timbul rasa gentar sebab apa? Fikir amalan tak ada. Kalau mati ni amalan tak ada lagi, kan? Zikir pun tak ada, sedekah pun tak ada, kebaikan pun tak ada, amal jariah pun tak banyak, kan? Nak kata menyumbang kepada masyarakat pun tak ada. Jadi fikir ni besok nak balik bertemu dengan Allah macam mana? Amalan pun tidak, kan? Nak kata sembahyang waktu pun ada juga yang rompong, ada juga yang tinggal, kan? Jadi nak kata puasa yang diharapkan Ramadan itu pun belum tentu lagi. Sebab memikirkan banyak, sebab tu ada rasa gentar dalam hati. Dan ini akan makin menyempurnakan taubatnya. Dengan sebab itu dia akan sentiasa gigih, akan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah tentang kekurangan-kekurangan dia, kelemahan-kelemahan yang ada selama ni. Boleh jadi dia merasa takut pada datangnya kematian, tetapi itu lebih didorong dengan rasa takut bahawa kematian akan datang dikala taubatnya dirasakan belum sempurna. Jadi orang yang macam ni, dia takut tuan-tuan mati sebab memikirkan, besok kalau aku mati ni, Allah Ta'ala terima ke tidak taubat aku? Allah Ta'ala terima tak istighfar aku? Allah Ta'ala terima tak ibadat aku? Dia memikirkan begitu. Kerana apa? Semayang belum sempurna lagi. Hari ni kita tengok semayang, bila kita mengajar bab semayang, macam-macam kelakuan semayang kita tengok. Orang mendirikan solat. Hari ni kita tengok orang datang berjamaah, memang betul semayang berjamaah, tapi berapa banyak semayang berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita lihat orang pergi haji, tuan-tuan. Berjuta orang pergi haji, tapi belum tentu yang berjuta tu ada seorang yang dapat haji yang mabrur. Belum tentu. Mana? Waktu fikir banyak, kan? Pergi umrah, berkali-kali pergi umrah, belum tentu lagi bahawa umrah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kena kenang, kan? Dengan sebab itu orang yang macam ni, dia merasakan bila taubatnya belum sempurna dan bekal untuk kehidupan akhiratnya belum cukup. Rasa takut mati pada orang seperti ini masih boleh dimaklumi dan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariha liqa Allahi wa karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Jadi orang-orang yang menafikan, takut nak bertemu, takut nak mati, takut nak bertemu Allah Ta'ala pun tak berhajat untuk bertemu dengan dia. Ada. Jadi tuan-tuan, kalau mati pun Allah Ta'ala tak kisah orang yang macam ni. Kalau mati pun tak ada apa-apa masalah. Lain orang yang kalau dia ni orang yang hidupnya bertaubat, maka orang yang hidup ketika mana mati dia rasa kehilangan dia. Rasa benar kehilangan dia. Lalu dalam mengaji ada, dalam belajar ada, dalam berjamaah ada. Sampai waktu Allah Ta'ala tarik umur dia. Tarik maknanya dia ni, nyawa dia tarik. Orang yang duduk dalam masjid Allah, kita rasa kehilangan betul dia. Biasa duduk dekat sinilah dia. Tiap kali belajar sinilah. Walaupun dia jaga, dia tidur kat sini lah, dia juga duduk. Kalau dia semayang, memang di sudut sebelah saya. Hari ni tak ada lagi dah. Benar rasa kehilangan dia. Sebab apa? Orang-orang yang macam ni rasanya, masyarakat rasa bahawa ia satu memberikan maknanya dorongan untuk orang lain untuk sama buat ibadat. Dan kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah Ta'ala menghargai. Ni orang-orang yang macam ni Allah Ta'ala hargai. Kerana kehidupan dia apa? Sentiasa nak mendekatkan diri kepada Allah dan sentiasa nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengaku dengan dosa-dosanya yang dia lakukan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang seperti itu sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut atau dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ia hanya takut jangan-jangan ia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang kurang sempurna dan lalai. Orang-orang yang macam ni tuan-tuan, dia bukan takut mati. Golongan orang yang kedua ni, dia bukan takut mati, tetapi dia fikirkan kalau bertemu dengan Allah ni, kembali kepada Allah ni, sembahyang ni dah sempurna ke belum? Allah Ta'ala terima tak ibadat yang buat bertahun-tahun lamanya? Allah Ta'ala terima tak? Persoalannya banyak. Dia punya persoalannya banyak. Takut zikir tak diterima, takut baca Quran tak diterima, takut maknanya sembahyang tak diterima. Kerana apa? Ada rasa bimbang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang ni ada rasa bimbang. Bukan sebab dia takut mati. Sebab dia takut amalan yang dia buat selama-selama ni, yang banyak ni Allah Ta'ala tak terima. Jadi kalau Allah Ta'ala tak terima amalan dia, tentu dia akan menjadi orang yang rugi di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah maknanya orang-orang yang macam ni dia rasa bimbang. Bukan sebab dia takut bertemu dengan Allah. Ia laksana seorang yang terlambat bertemu dengan kekasihnya kerana sibuk mempersiapkan diri supaya pertemuan itu mendatangkan kecintaan sang kekasih. Jadi dia tidak boleh dianggap keberatan terhadap pertemuan tersebut. Ciri khas orang yang bertaubat ialah fokus untuk persiapan untuk bertemu dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, dan mengurangi perhatian kepada hal-hal yang lain. Jadi orang-orang ni tuan-tuan, dia bukan sebab dia takut bertemu dengan Allah Ta'ala. Ibarat orang kalau nak bertemu dengan kekasih, macam kita lah tuan-tuan, waktu muda-muda dulu tak. Kalau maknanya orang rumah tu ajak bertemu, pakaian ditengok dulu, apa warna yang sesuai. Malam apa nak jumpa tu, dia dah tengok baju apa yang sesuai dengan malam ni. Macam mana corak baju, adakah pakaian yang dipakainya sama tak dengan orang yang nak bertemu ni kan. Takut kalau tak kena, tak matching kan, dia rasa macam janggal. Waktu telefon, awak pakai baju apa? Tu. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kerana persiapan tu, berdiri depan cermin tu lama tu, tengok seluar tu senting ke tidak, rambut tu diselak ke mana, tepi ke tengah kan. Selak tepi tak kena, tolak balik ke kanan, tolak balik, lelah gugur semua. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kerana apa? Kerana bimbang. Kerana apa? Nak bertemu dengan kasih, supaya apa? Jangan ada cacat. Beginilah maknanya, maksud orang yang bila dia nak bertemu dengan Tuhannya, dia cukup berhati-hati supaya ibadatnya. Itu sebabnya tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur, dia baik amalan. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan, kita semayang dah memang betul ni kita semayang. Kita puasa benar memang kita puasa. Kita zikir memang betul kita zikir. Tapi kita kena tengok semayang yang kita buat ni, yang kita lakukan, yang kita dirikan, benar-benar tak dah menyerupai sifat semayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu persoalannya. Hari ni tuan-tuan semayang berjamaah, betul tak maknanya sifat-sifat atau ciri-ciri semayang berjamaah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tuan-tuan dah buat? Yang ni kita bimbang. Kita semayang berjamaah setiap hari, satu hari 5 waktu, tapi kita bimbang yang kita buat tiap-tiap hari ni 5 waktu ni dah tepat dengan perbuatan Rasulullah atau belum? Tengok daripada ambil semayang dulu. Kita tengok daripada ambil wudu, nanti masuk ke masjid, nak dirikan solat, selepas mendirikan solat, bagaimana? Ada tak tepat dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Dalam semayang sendiri pun banyak masalah, kan? Dalam semayang sendiri pun banyak masalah. Saya sering ceritakan tentang masalah orang mendirikan solat ni. Satu je perbuatan kita tengok yang paling mudah. Bila kita semayang berjamaah, tuan-tuan, kan? Bila kita bersemayang berjamaah, seorang makmum dia tidak boleh mendahului imam pada membaca amin atau mengemudiankan daripada imam baca amin. Kan? Ada yang tak baca langsung. Dia punya amin dia silent amin. Dia gitu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadisnya, barang siapa yang membaca amin ketika mana aminnya imam dan bertepatan bacaan amin dia itu dengan amin para malaikat, maka diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini satu perkara yang mudah. Hari ini kalau kita tengok orang semayang berjamaah, imam belum amin lagi, dia dah amin dah. Nah, tepat tak kalau kita tengok Rasulullah aja suruh amin bersama dengan imam, tapi jamaah dah amin dulu. Pak imam pula kena kejar makmum pula. Betul atau tidak? Tentu salah, kan? Maknanya kita menyalahi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya imam dah habis amin dah, makmum dah habis amin, ada bunyi pula ekor dia, amin. Ada pula yang terlewat. Sedangkan bila kita sembahyang berjamaah, tidak boleh mendahulu, tidak boleh mengemudian. Bila imam kata amin, kita kena follow imam. Amin. Nak. Tapi hari ni banyak, tuan-tuan, kita buat silap. Ini baru satu perkara daripada banyak perkara solat berjamaah. Belum lagi cerita tentang saf. Belum cerita lagi masalah mencari fadilat takbiratul ihram. Berapa ramai orang yang dah masuk dalam berjamaah, imam dah takbir, dia tak takbir lagi. Berapa ramai imam dah salam, dia tak salam lagi, kan? Dia masih sujud lagi. Bagaimana? Banyak yang menyalahi, tuan-tuan. Sebab itulah orang yang bertaubat ini, dia rasakan bahawa ibadat yang dia lakukan ini banyak yang tak perfect ni. Sebab nak bertemu dengan Allah ni, rasa semayang berjamaah walaupun buat setiap hari, tapi banyak lagi kesilapan-kesilapan yang timbul. Hari ni kalau kita mendirikan ibadah puasa contohnya, berapa ramai yang boleh berpuasa daripada mulut dia. Mulut dia puasa, telinga dia puasa, mata dia puasa, semuanya puasa. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kam min shaimin laisa lahu min saumihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sedangkan dia tak makan, tak minum, tapi dia tak dapat pahala puasa sebab mata tak puasa, telinga tak puasa, mulut tak puasa. Bayangkan, tuan-tuan, kita sedangkan umur hari ni dah 60 tahun, 70 tahun. Kita dah berpuasa mungkin kalau ikut umur daripada 15 tahun tu, mungkin maknanya dah 70 kali ke 80 kali dah kita menempuh dah Ramadan. Bagaimana kita punya puasa Allah Ta'ala tak terima? Maka orang yang bertaubat ni, dia bukan kerana takut bertemu dengan Allah, dia takut ni ibadat-ibadat yang dia buat selama-selama ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu rasa bimbang dia tu nak kembali dengan Allah tu. Jadi bila dah kembali kepada Allah, mana ada ibadat lagi, kan? Masa bertemu dengan Allah besok, maknanya tidak ada lagi sembahyang, tidak ada lagi puasa, kerana waktu itu orang menerima nikmat sama ada syurga ataupun daripada keseksaan neraka. Tak ada lagi, tuan-tuan. Nak sembahyang dalam syurga tak ada dah, kerana syurga bukan tempat untuk bersusah payah. Syurga ni untuk terima nikmat je, kan? Tak ada nak sembahyang lagi, tak ada nak puasa lagi, semua nikmat belaka. Masuk dalam neraka tak ada lagi untuk, maknanya masa untuk minta ampun lagi, memang diazab sepanjang masa. Jadi kita bayangkan keadaan begitu. Dan kalau tidak begitu, bererti ia termasuk orang yang tenggelam dalam urusan dunia semata-mata. Kalau maknanya dia tidak termasuk dalam erti kata orang yang bertaubat tadi, makna yang disebutkan kepada kita ni bukan takut kerana bertemu Allah, kerana bimbang dengan amalan, maka dia ni adalah orang yang mengingati dunia semata-mata. Golongan yang ketiga disebut,
Sedangkan orang yang arif sentiasa mengingat kematian. Orang yang arif sentiasa mengingat kematian. Sebab tu orang bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu kan. Wahai Abu Bakar, macam mana ni kalau Allah Ta'ala ambil nyawa kau? Aku telah rindu betul nak bertemu dengan Allah. Aku begitu rindu sungguh nak bertemu dengan Allah. Makna orang ni memang confirm tuan-tuan. Pada dia mati hari ni pun tak kisah. Pada dia kalau dia hari ni mati dia tak kisah. Sebab apa? Jawapan yang dia keluarkan pada pertanyaan sahabat ini makna perkataan yang cukup meyakinkan. Kan? Aku rindu dengan Allah. Maknanya memang amalan dia tu memang dah cukup sedia dah. Kalau dia kembali kepada Allah, dia tak risau dengan amalan. Hari ni kalau kita orang kata, kau nak mati? Tunggu dulu kan. Rasa-rasanya belum lagi. Belum senja benar nampak ni. Kan? Bila nak tunggu senja? Nantilah dulu. 2-3 bulan lagi, 2-3 tahun lagi. Ya. Bila kita ajak pergi masjid, marilah pergi masjid. Tak apalah, jalan dulu. Kan? Kawan ni tengah sibuk lagi. Tuan-tuan, ini perkataan-perkataan yang tak ada rasa gundah dengan Allah Ta'ala. Jadi orang yang arif mengingat kematian kerana baginya kematian itu adalah saat bertemu dengan sang kekasih, dan seorang yang sedang mabuk cinta tak akan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Sebab tu dia tidak hairan kalau mati pun bila-bila masa dia sedia. Kenapa? Terangat rindu dia nak bertemu dengan orang yang dicintainya. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita ni kalau boleh elaklah dulu. Orang ni pula yang arif ni, dia rasa kalau mati ni nak tunggu macam umur Rasulullah 63, rasa lambat betul. Kan? Rasa lambat. Abu Bakar tu nak sama macam umur Rasulullah tu, sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya bukan jarak jauh sangat. Tapi dia rasa nak sampai tu, Allah lambat benar. Sayyidina Umar rasa umur dia nak sampai kepada umur Rasulullah tu, dia kata lambat sangat. Terlalu lambat. Kalau kita ni mintalah, kalau boleh biarlah sampai umur pencen, kan? Boleh dapat makan pencen kata kan. Kita nak tunggu pencen, nak. Dah ada umur, dulu umur 55 waktu pencen. Minta lagi 2 tahun. Ya. Tambah setahun 56. Orang kata berhenti dah 56, minta lagi dengan klien 60. Besok minta 70 pula. Nah. Dia seolah dia tak mau. Ni kalau boleh tenaga yang masih boleh digunakan, biarlah kerajaan ambil kerja lah. Kan? Banyak dia punya boleh menyumbang. Ada duduk di rumah, kan? Seolah-olah dia tak mau meninggalkan dia. Tempat kerja itu tak mau ditinggalkan. Tu sebabnya kontrak setahun. Dia tak tahu hidup kat atas dunia pun kontrak. Dia kontrak. Perjanjian pun batal, kan? Tak sempat mengasa semua sekali. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Orang tanya saya kata hidup kat atas dunia ni kontrak, kan? Ustaz, jawatan tetap ke kontrak, kan? Hidup kat atas dunia ni kontrak, kerja pun kontrak, kan? Nak buat macam mana, kan? Bukan semua boleh kekal tau, kan? Jangan risau kan, tuan-tuan. Ni urusan kita dengan Allah, kan? Kita nak kena berat urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan orang seperti ini biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat, dan ia sangat gembira saat kematian itu datang, sebab dengan begitu ia boleh meninggalkan dunia, tempat tinggal orang-orang yang derhaka, untuk kembali berada di akhirat, ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni kena ingat,
Dua perkara je. Kalau sekiranya Allah Ta'ala panjangkan umur kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita boleh banyakkan ibadat kepada Allah. Boleh buat taat banyak kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala pendekkan umur kita, hari ni kita mati, Alhamdulillah. Sebab apa? Maka kuranglah dosa kita kepada Allah Ta'ala. Dua je kita kena ingat. Maknanya mati cepat pun baik, mati lambat pun baik. Kan tak? Kalau kita mati cepat, dosa tak banyak. Kurang makna hisab Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita mati lambat, ada peluang untuk buat ibadat lagi banyak. Kan? Jadi ni, kita, atas kita lah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, atas kita. Kalau kita rasa duduk dekat atas dunia ni, kalau panjang umur pun banyak maksiat lagi buat, maknanya kita kena fikirlah bagaimana keadaan kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dosa yang begitu banyak. Ini diriwayatkan oleh apa ni? Diriwayatkan tentang Huzaifah menjelang kematiannya. Huzaifah Al-Yamani. Dia bukan orang Madinah, kan? Dia ni datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Merupakan ketua bagi golongan ahli suffah. Datang ke Madinah dalam keadaan selai sepinggan. Orang miskin tidur kat masjid, tumpang tidur kat masjid. Kan? Selepas daripada itulah, bila mengikuti peperangan, sama Rasulullah, dia dapat ghanimah, barulah dia dapat beli rumah. Berkahwin, dapat beli rumah. Kan? Asalnya datang ke Madinah tu, memang selai sepinggang je. Nak mengaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghafal Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia mengadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak dapat. Abu Huzaifah ni dia kata, "Ya Rasulullah, aku dengar hadis-hadis ni tak masuklah dalam kepala. Tak dapat, tak ingat." Rasulullah kata, "Bentangkan kamu punya imamah kamu punya selendang, dibentangkan." Kemudian Rasulullah pun mengaut, isyarat mengaut satu benda. Rasulullah kaut, masukkan dalam. Kaut, masukkan dalam. Rasulullah kata, pakai. Lalu imamah tu pun dia selubung ke atas kepalanya. Maka kata Abu Huzaifah, sejak Rasulullah buat kat itu pada aku, segala yang aku hafal semuanya masuk, tak keluar-keluar lagi dah. Kan? Sehingga dia merupakan dari kalangan para sahabat yang paling banyak menghafal hadis sebanyak 5,000 hadis. Dan hadisnya kebanyakan hadis sahih. Inilah dia, namanya Abu Huzaifah. Dan dia juga adalah merupakan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ni adalah orang yang menyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang dia. Para sahabat lain tak. Hatta Abu Bakar, hatta Umar, hatta Uthman, hatta Ali pun tidak. Abu Huzaifah ni menyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada dialah nama-nama orang munafik yang ada pada zaman tu semua disimpan. Yang Rasulullah sebut, ni orang munafik, ni orang munafik, semua disimpan oleh Abu Huzaifah Al-Yamani. Ni hebatnya tuan-tuan, sahabat ni, di antara kemuliaan dia, kan? Dan kata Abu Huzaifah saat menjelang kematian, dia kata apa? Sang kekasih datang kepada orang yang papa, dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sihat, dan mati lebih aku sukai daripada hidup, tolong mudahkanlah kematianku supaya aku dapat segera bertemu dengan kamu. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni kata-kata orang yang dalam dia punya kenal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Makna bagaimana datangnya dia tu kepada Tuhannya dalam keadaan apa, tuan-tuan? Apa tidak apa-apanya? Apa yang kita buat balik bertemu Allah? Tuan-tuan ada kereta besar, rumah besar, kan? Harta yang banyak, tuan-tuan buat balik apa? 2 helai kainnya ataupun selai kainnya, kan? Paling banyak pun 3 helai. Yang tuan-tuan buat balik 3 helai. Kalau tak ada 3 helai, selai je, itu dah memadai yang boleh menutup seluruh tubuh badan. Selai je tuan-tuan. Kaya macam mana pun, warnanya sama.
Tidak ada hari ini orang yang hidupnya sebagai bangsawan bawa balik dia punya kain dia warna kuning, tak ada. Raja dengan kain kuning, tak ada. Ada? Tak ada tuan-tuan, semua bawa putih je. Semua bawa balik bertemu dengan Allah, tempatnya semua sama, iaitu dalam kubur. Tak ada orang kaya, tak ada orang raja tanam ke atas bukit, puncak bukit, tak ada. Tetap juga dalam kubur masuk. Tempat tanahnya sama. Orang kaya ke orang miskin ke sama. Walaupun orang kaya tanam dalam keranda, tapi dalam keranda tu dah siap dengan tanah, tuan-tuan. Kan? Kita masukkan dengan tanah sekali. Masukkan dalam keranda tu tanah. Lepas tu ditimbuh dengan tanah balik. 2 kali tanah, baik jangan. Baik sekali tanah ya. Tuan-tuan mengumumikan orang besar-besar di masjid negeri tu, tengok dua. Masukkan tanah dalam keranda dulu, bagi penuh. Nak mengangkat ni lah tu berat. Kan? Dia punya tong je 35 kilo berat dia. Kan? Tu tong kosong. Bukan tong ada isi. Tengok isi pula macam mana dia punya saiz pula. Berat ke tak besar? Besar tak besar? Nak angkat pula, nak turunkan. Punyalah ramai. Dengan ruang yang sempit. Silap masuk, kalau tak masuk betul tak boleh tarik balik. Allahu Akbar, betapa seksanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masuk semua sama tuan-tuan. Tak ada apa pun. Kalau dia masuk dalam keranda pun, dalam keranda dah siap tanah dah. Apa bezanya? Maknanya kita hidup tuan-tuan kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita apa-apa. Bukan kita jadi orang kaya tuan-tuan. Kayanya kita kembali kepada Allah dengan sebab takwa kita kepada Allah. Dengan sebab amalan kita jadi kaya di depan Allah. Tapi kalau ikut pada zahirnya, manusia kembali kepada Allah Ta'ala semua apa-apa. Rasulullah sendiri tuan-tuan kembali dengan hanya kain putih dia bawa balik. Itu seorang rasul. Kan? Seorang rasul. Pun sama juga. Walaupun para nabi itu mati, dia meninggal dunia, tak boleh dibawa keluar. Di mana tempat dia meninggal, di situ dia tanam. Pak Rasulullah dia tu meninggal dunia, ditanam di tempat dia dalam bilik dia sendiri. Sebab tu diingatkan, kan? Tapi tempatnya sama tuan-tuan, sama. Bukan tempat lain. Masuk dalam tanah juga. Ini ingatan kepada kita tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maknanya tidak beruntung orang yang baru menyesal. Kalau hari ni kita dah nak mati, nyawa dah sampai ke kerongkongan, kepada mereh kita, kalau menyesal tak ada apa faedah tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah SAW mengingatkan, pintu taubat Allah Ta'ala akan tertutup kepada seseorang apabila nyawa dia sampai ke kerongkongan, dan apabila matahari terbit daripada arah yang berlainan. Hari ini daripada timur ke barat, apabila sampai matahari terbit daripada barat ke timur, pada waktu itu keampunan pintu Allah Ta'ala maknanya ditutup sama sekali. Pada waktu itu, ketika mana manusia sempat hidup pada waktu itu, dia melihat matahari terbit daripada barat ke timur. Pada waktu itu, semuanya manusia berada dalam kelam kabut. Kenapa? Dia tahu pada hari ini, maka pintu taubat tak ada lagi tuan-tuan. Bayang tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dengan sebab itu, orang kalau nak mati baru menyesal. Ya Allah, aku dulu banyak dosa, ya Allah. Buat apa? Hari ini dah kita nak menyesal. Waktu kita sehat, waktu kita segar, waktu kita ada peluang boleh berjalan, boleh bergerak, boleh melihat, boleh mendengar. Kenapa kita tidak menyesal pada waktu ini? Sebab itulah pentingnya tuan-tuan, kita hidup ni mesti ada kawan-kawan. Mesti ada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Kan? Kena cari sahabat-sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Penting tu. Hidup dekat atas dunia, carilah orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita ada kawan yang tak boleh mengingatkan kita kepada Allah, maka kita kena tinggalkan dia. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Sirrus Salikin, tentang beberapa maknanya kategori sahabat yang tuan-tuan kena cari. Jadi salah satunya sifat sahabat yang tuan-tuan kena cari, sahabat yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah. Hari ni kalau tuan-tuan, kalau sahabat setakat memberi rokok je, tak payah. Nak?
buat kita terbakar habis. Nak ingat, yang boleh ingat kita ke Allah. Cari sahabat-sahabat macam tu tuan-tuan. Walaupun dia tak banyak duit, walaupun dia tak ada apa-apa, tapi dia boleh mengingatkan. Sahabat dah semayang, mengingatkan. Hantar WhatsApp, masuk waktu, sahabat dah semayang belum? Mengingatkan kita kepada Allah. Hari ni kalau sahabat jom pergi minum teh, tak payah. Minum teh kat mana-mana boleh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ingat tuan-tuan, jangan sampai kita lupa. Kali ini diingatkan oleh Abu Huzaifah kepada kita. Saat dia nak mati dah, dia mengingatkan kepada kita. Lalu dia mengatakan, ya Allah, jika engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya. Kerana orang boleh kaya tuan-tuan. Kaya ni soalan banyak. Jangan seronok jadi kaya. Sebab tu Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikan aku orang miskin dan bangkitkanlah aku dalam keadaan miskin. Sebab apa tuan-tuan? Bila kaya ni soalan banyak. Kita hidup kat atas dunia memang nak kaya. Nak. Sebab itu naluri kita. Tapi soalan tuan-tuan, soalannya banyak. Ni dapat dekat mana? Mana dihabiskan? Mana pergi ni? Nah, daripada mana? Allah. Soalan ni pun tak selesai. Nah, soalannya banyak tuan-tuan, orang kaya ni. Kan? Kalau kita kaya, ingat kat atas dunia membantu kita kepada akhirat, tak apa. Kan? Jadi macam Abdul Rahman bin Auf, tak apa, kerana dijanjikan masuk syurga oleh Allah Ta'ala. Dijamin oleh Rasulullah SAW dengan sebab kekayaan dia masuk syurga. Hari ni kita kaya, siapa yang menjamin kita masuk syurga? Siapa yang menjamin kita masuk syurga? Setiap sen besok tuan-tuan, disebut oleh di dalam hadis Rasulullah SAW, tidak akan berganjak kaki anak Adam. Sehingga ditanya daripada hartanya, di mana didapat, di mana diperolehi, dan di mana dihabiskan. Besok kena tanya. Kan? Bukan sikit yang kita dapat, banyak. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada 1 juta dekat kita ni, bayangkan ini soalan. Kan? Ni bukan nak menakut-nakutkan tuan-tuan, supaya kita ni mengambil iktibar. Bagaimana orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, seperti mana Abu Huzaifah, orang yang masuk syurga Allah pun ada rasa bimbang, rasa takut. Kita ni siapa yang jamin kita masuk syurga? Tak ada orang yang menjamin kita masuk syurga. Ini orang hebat, ibadatnya hebat, kan? Ibadatnya hebat, menghafal 1000 hadis Rasulullah SAW. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sakit lebih aku sukai daripada sihat. Kenapa sakit lebih disukai, kata Abu Huzaifah? Kerana dia mengingat Rasulullah SAW, sesungguhnya sakit itu mengkifarahkan dosa. Hari ni kita tak suka sakit, baru demam-demam air, asyik sakit ya aku ni. Nak. Kita tak suka kena sakit. Sedangkan sakit tu mengkifarahkan dosa. Dosa kita banyak. Dengan adanya sakit, dia kifarahkan dosa kita. Kita tak memandang yang demikian. Kita nak sehat sepanjang masa. Nah, dengan alasan kalau kita sehat boleh pergi masjid, haram tak sampai. Nak kata pergi masjid, haram tak sampai. Nak? Kalau tunjuk perasaan, sampai, masjid tak sampai. Apa faedahnya? Kan? Tunjuk perasaan berbatu-batu tapi masjid tak sampai. Kan? Kalau nak menegakkan agama mesti dalam masjid dulu. Sebab Rasulullah SAW, bukan kita bantah, bukan kita tak suka, tapi Rasulullah SAW mengajak umat memenuhkan masjid dulu. Kerana di masjid lah dibenanya kekuatan. Ni bena kekuatan kat luar je, masuk waktu tak semayang. Masjid lepas tunjuk perasaan tetap kosong je. Yang ini je lah, pupus ni habis dah. Kan? Habis dah, tak ada orang. Kita mengharapkan lepas tunjuk perasaan, maknanya bantahan bahawa menegakkan Islam, masjid ni penuh macam semayang Jumaat. Haram. Yang datang ni lah juga, yang kongka dulang inilah juga. Kan? Tak ada orang lain. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Kalau setakat semangat je tak boleh tuan-tuan. Kan? Kita nak marah orang bangsa asing sebab mereka mengambil hak kita. Kita sendiri diberi hak, kita pula maknanya menjadi penderhaka kepada bangsa kita sendiri. Kan?
Waktu ada diberi kuasa, dia pulun habis-habis. Kan? Kumpul kekayaan habis-habis. Tapi bila orang kacau hak kita, kita marah pula. Dia penderhaka. Siapa yang penderhaka? Tengok dulu. Saya ni bukan resis, tuan-tuan. Kan? Saya bukan orang politik. Tapi kita nak kena ingat, Islam tidak mengajar yang demikian. Rasulullah masuk ke Madinah tu, dibina masjid, himpunkan manusia dalam masjid supaya dia kuat. Kan? Baru maknanya bila orang dalam masjid ni bergema suara zikirnya, baru orang rasa takut. Kerana apa? Di dalam jiwa dia telah penuh dengan kalimat la ilaha illallah. Dia tak takut lain melainkan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ni kita dah terkeluar, minta maaf lah, kan? Dah terkeluar lain sebenarnya, kan? Buat semangat benar, dah semangat, kan? Jadi kita pun nak mengingat-ingatkanlah tuan-tuan, fazakir inna zikra tanfa'un. Kita ingat-ingatkanlah, kan? Dan mati lebih aku sukai daripada hidup. Kerana bila mati habis cerita. Kalau hidup dekat atas dunia ni fitnahnya banyak, kita kadang-kadang menyai orang, kan? Kadang-kadang kita tersalah cakap, kan? Jadi kita tengok. Maka dia berkata, ya Allah, tolongkanlah mudahkanlah kematianku supaya aku segera bertemu dengan kamu. Inilah maknanya kata-kata Abu Huzaifah waktu dia ni nak menghembuskan nafas dia. Supaya kita merenung, tuan-tuan, ni kata-kata orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita perhatikan, supaya kita renung baik-baik. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ni sentiasa orang yang ingat dengan kematian. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Sebelum kita menutup kita punya pengajian ni, di antara amalan-amalan penghapus dosa telah disebutkan oleh amalan-amalan ni telah dikumpulkan oleh Al-Allamah Fudail bin Ahmad bin Syekh Asqalani, Ibnu Hajar Asqalani. Dia telah menghimpunkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang boleh bak kita ni nak bertemu dengan Allah, kita kena banyakkan amalan. Sama ada kita mampu buat atau tidak, kita kena usahakan. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subhatad duha raka'ataini imanan wa ihtisaban." Man shalla subhatad duha raka'ataini imanan wa ihtisaban kataballahu lahu biha mi'ati hasanatin wa maha anhu mi'ati sayyi'ah wa rafa'a lahu mi'ati darajat wa ghufira lahu zunubuhu kullaha ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara illa qisas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat sunat duha 2 rakaat, bukan banyak, 2 rakaat. Siapa yang solat duha 2 rakaat dengan penuh keimanan dan pengharapan redha Allah Ta'ala. Semayang bukan tujuan lain, semata-mata nak mengharap redha Allah. Nasaya Allah Ta'ala akan mencatat baginya 200 kebaikan. Dengan sebab 2 rakaat je, Allah Ta'ala beri kepadanya 200, dicatat 200 kebaikan. Dihapuskan daripadanya 200 kejahatan. Dan diangkat baginya 200 darajat, serta mengampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Melainkan dosa qisas, kalau tidak, kalau dia ada qisas, mana itu yang tak terangkat. Jadi kalau kita tak ada, tuan-tuan, benda ni, tak ada dosa yang berbentuk qisas dengan manusia ataupun siapa, maka 2 rakaat Allah Ta'ala memberi kebolehan yang besar. Terutama yang kita hendak ni apa? Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Maka inilah amalan 2 rakaat sahaja. Maka usahakanlah, tuan-tuan, carilah masa, carilah peluang, carilah waktu untuk kita dapat buat sembahyang sunat duha, kan? Kerana ini juga merupakan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jangan kamu tinggalkan solat duha, 2 rakaat solat duha. Maka dengan sebab itu kita amalkanlah
Ingatkanlah diri kita sentiasa. Ingatkanlah diri isteri kita, anak-anak kita. Supaya orang yang makna berbuat taat kepada Allah dekat atas dunia, Allah Ta'ala akan menghimpunkan dia dalam satu keluarga besok di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan kita ni diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.